Okey. Sebelum tu kita buat sikit ulang kaji. Skrin saya boleh nampak skrin? Nampak tapi masih kosong. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum ni dalam kelas kita bincang tentang kalimah. Dia terbahagi kepada dua jenis. Ini mabni dan mu'rab. Mabni, mu'rab. Mabni ni maksudnya yang kekal. Mu'rab ni maksudnya yang berubah-ubah. Apa yang kekal, apa yang berubah ni adalah keadaan akhir kalimah. Contoh kekal maksudnya kalau dia duduk dalam posisi ayat di awal ke, di tengah ke, di ujung ke, dia bentuknya sama saja. Contohnya macam haza atau huruf jar, fi. Keadaannya kekal saja, tak berubah. Alif dengan ya tu tetap baris mati. Berubah ni dia contohnya macam biasa kita sebut kalimah Muhammad. Ada ketika dia Muhammadun, ada ketika dia Muhammadan, dan ada ketika dia Muhammadin. Jadi perubahan baris tu disebabkan faktor-faktor tertentu lah. Dalam mabni tu hujung dia ataupun keadaan akhirnya hanya ada 4 sahaja keadaan. Recording in progress. Sama ada berbaris mati atau berbaris sukun, baris depan dhammah, atau baris fathah atau baris kasrah. Kita dah bagi contoh-contohnya sebelum-sebelum ni. Dan mu'rab itu ada 4 keadaan juga mengikut keadaan kalimah ni. Isim ada 3 keadaan dan fi'il ada 3 juga keadaan. Kalau isim keadaannya raf'un, nasbun dan jarrun. Kita sedang membincangkan tentang mu'rab pada sisi isim ataupun isim yang mu'rab. Yang mana isim mu'rab tu ada 3 keadaan perubahan. Raf'un, nasbun, jarrun. Page baru. Isim mu'rab dengan 3 perubahan, kalau duduk dalam keadaan rafa', kita panggil dia marfu'. Bila sebut isim marfu' saja, kita tahu bahawa isim tu adalah isim yang berubah keadaan akhir dia. Dan marfu' ini biasanya diwakili oleh alamat dhammah. Selain dhammah, dia juga ada alamat yang lain, ada perubahan yang lain. Kemudian ada nasbun. Nasbun ni isim yang duduk dalam keadaan nasab. Kalau dia duduk dalam keadaan nasab, kita panggil dia mansub. Isim yang mansub maksudnya isim yang duduk dalam keadaan nasab. Biasanya diwakili oleh alamat fathah. Kemudian yang terakhir jarrun. Jarrun maksudnya isim yang keadaan. Kalau isim mu'rab duduk dalam keadaan jar, dia dipanggil majrur. Kalau kita sebut isim majrur, maksudnya dia duduk dalam keadaan jar lah. Jar ni biasanya diwakili oleh alamat kasrah. Ini
yang kita sentuh sebelum ni. Dan kita lanjutkan, isim mu'rab itu ada 7 jenis. Isim mu'rab ada 7. Kita dah bincang 5. Pertamanya isim mufrad. Kalau dia rafa', dia baris dhammah hujung dia. Kalau dia nasab, dia baris fathah hujung dia. Kalau dia jar, dia baris kasrah hujung dia. Contoh baitun, baitan, dan baitin. Okay. Kemudian kita ada isim jamak taksir. Jamak taksir. Dia ada rafa', dia ada nasab, dan dia ada jar. Maksudnya dia boleh berubah pada 3 keadaan. Kemudian kita dah bincang antara isim mu'rab adalah jamak, muannas, salim. Kemudian kita dah bincang juga ada jamak, muzakkar, salim. Kemudian kita dah bincang satu lagi ada isim musanna. Jadi kita dah bincang 5 jenis isim yang mu'rab. Bila sebut isim mu'rab, maksudnya keadaan akhir dia berubah-ubah. Kita ada baki lagi 2. Ini isim asma'ul khamsah dan ismul lazi la yansarif. Ini dua baki 2 lah. Itu hari ini nak bincang asma'ul khamsah. Okey. Macam mana nak tutup ni? Tak erti lah. Okey. Stop share sini. Dan kita buka. Okay. Okey. Jadi tajuk kita hari ini adalah Asma'ul Khamsah. Boleh buka buku masing-masing. Buku yang saya bagilah. Buku masjid belum lagi. Kita nak bincang tentang Asma'ul Khamsah. Jadi Asma'ul Khamsah ni istilah. Istilah. Al-Asma' Al-Khamsah. Asal maksudnya isim yang 5. Asma' Al-Khamsah maksud isim yang 5. Khamsah tu kan 5. 5. Jadi isim 5 ni apa dia punya keterangannya? Di sini ada sebut 5 kalimah isim mufrad. Itu asal dia. 5 kalimah isim mufrad. Yang unik. Dia ada unik kat sini. Unik. 5 kalimah isim mufrad yang unik. Apa unik dia tu? Ketika ia dijadikan mudhaf. Kalau dia jadi mudhaf, maka keadaan akhirnya berbeza dengan isim mufrad yang lain. Kita sebelum ni bincang tentang isim mufrad. Isim mufrad ni perubahan dia di hujung kalimah adalah perubahan baris daripada dhammah, fathah dengan kasrah. Ini perubahan isim mufrad. Contoh kita selalu bagi Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Ini isim mufrad. Tapi dalam Asma'ul Khamsah, dia tak berubah baris. Dia berubah huruf. Kita boleh tengok contoh di bawah. 5 kalimah tersebut. Jadi 5 kalimah tersebut, ketika mufrad tanpa idhafah. Tengok kat kotak sini dah. Ketika mufrad tanpa idhafah. Apa kalimah tu? Ini 5 kalimah. Yang pertamanya abun. Maksudnya ayah.
Abun ni boleh jadi pakcik juga dalam bahasa Arab. Abun atau ayah atau pakcik. Dia bukan ayah kandung. Kalau ayah kandung bahasa Arab panggilnya walid. Walid. Walid ni ayah kandung. Sebab asal daripada walada. Walada tu fi'il maksudnya melahirkan. Tapi kalau sebut abun, itu ayah yang membela lah, bukan ayah kandung. Okey, dia ayah atau pakcik. Biasanya Arab guna ayah lah. Biasanya Arab ni guna maksud ayah. Tapi biasa juga Arab guna maksud pakcik. Jadi kalau dia sebut abun, kena tengok keadaan. Ustaz, saya tanya Ustaz, abun ni kalau pakcik dia sebelah mak ke sebelah bapak? Ke tak ada beza? Dia tak ada beza. Oh, tak ada beza. Kalau pakcik sebelah ayah, kita panggil ammun. Ini istilah yang asal. Kalau pakcik sebelah sebelah ibu, kita panggil khalun. Ini yang asal. Abun ni mewakili pakcik mana-mana. Dia dekat dengan makna macam ayah angkat ataupun ayah yang bela budak tu lah. Mungkin asalnya pakcik, tapi dia dah ambil tanggungjawab sebagai ayah. Macam tu lah. Maksudnya dia jaga budak. Itu maksud abun lah. Ayah. Kemudian kalimah kedua adalah akhun. Maksudnya abang atau adik. Sebab Arab ni dia tak letak abang atau adik. Dia letak akhun saja. Akhun ni adik-beradik lah. Adik-beradik lelaki. Jadi adik-beradik lelaki ni antara abang atau adik lelaki saja. Jadi sebab akhun ni, Arab ni kadang-kadang dia tak kisah sangat pasal umur. Jadi dia abang ke adik ke, yang penting ni kau adik-beradik lah. Macam tu lah. Jadi kemudian seterusnya famun. Maksudnya mulut. Famun asal, maksudnya mulut. Kemudian hamun. Ini mertua. Ayah mertua. Yang kemudian ada zu. Zu ni maksudnya orang yang memiliki. Kalau bukan orang pun dia yang memiliki. Kita padamlah orang tu. Yang memiliki. Ini 5 kalimah asmaul khamsah. Yang mana kalau dia tidak jadi mudhaf, dia adalah isim mufrad macam kalimah lain. Okey. Kemudian kita pergi kotak sebelah tu, dia kata sini apabila idhafah. Maksudnya apabila asmaul khamsah dia jadi idhafah. Idhafah ni apa? Ada mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Okey. Ada mudhaf, mudhafun ilaih maksudnya ada 2 kalimah isim. 2 kalimah isim. Jadi asmaul khamsah ni duduk dekat kedudukan mudhaf. Kalaulah asmaul khamsah dimasukkan dalam mudhaf, mudhafun ilaih, dia jadi mudhaf. Okey. Kalau dia jadi mudhaf, dia dah tak ikut formula isim mufrad. Dia ada formula dia sendiri. Jadi kita kata tadi, apabila idhafah dalam keadaan marfu', asalnya abun, dia jadi mudhaf. Ni abu ka ni 2 kalimah. Abu 1, ka 1. 2 kalimah isim. Abu ni mudhaf. Ka tu mudhafun ilaih. Jadi bila dia jadi mudhaf, mudhafun ilaih, automatik keluar waw kat sini. Oh, okey. Kenapa jadi macam tu? Tu susah nak jawab sebab saya pun tak tahu. Memang Arab tu dia guna macam tu. Jadi bila dia guna macam tu dia punya warisan dia lah. Jadi kita ikut saja. Jadi abuka. Dia jadi, kalau baca Quran dia jadi 2 harakat lah. Asalnya tak ada harakat pun. Tapi bila dah masuk ayat dia jadi 2 harakat pula. Macam mana dia jadi 2 harakat? Sebab dia jadi mudhaf. Mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi abuka 2 harakat. Asli. Okey? Itu kalau dia waw, maksudnya dia marfu'. Jadi nature dia bila dia jadi mudhaf, dia sama pattern macam jamak muzakkar salim.
Yang mana kalau marfu ada waw dekat ujung. Muslimuna. Waw nun tu tiba-tiba keluar waw kan. Ni pun sama keluar waw. Kalau dia akhun, dia jadi akhuka. Kalau ni satu lagi yang buat pening sikit. Idhafah famun. Famun dia jadi fuka. Mana mim dia? Saya pun tak tahu. Dah diambil orang, tinggal waw sahaja. Itu dia punya nenek moyang dia cakap macam tu. Kita pun tak boleh nak komplain banyak. Tiba-tiba dibuang mim tu. Jadi tinggal waw kat sini. Kita tahu waw ni adalah waw tambahan. Waw tambahan yang bukan waw asal. Jadi fuka. Jadi ni semua kena hafal. Kalau kita fikir tak faham logik dia tu. Jadi kita taat saja. Kan? Sebab tu belajar bahasa Arab ni dia ada unsur ta'abudiyah. Taat je lah. Fikir pening-pening tak dapat jawapan. Fuka. Kalau kita pisahkan fuka ni, jadikan dia mufrad, automatik tukar balik jadi famun. Okay. Okey. Faham. Kemudian hamuka. Hamuka. Jadi waw kat sini alamat rafa'. Alamat rafa'. Kemudian yang seterusnya zumalin. Zumalin. Yang memiliki malin harta. Zumalin yang memiliki harta. Okey. Ini contoh. Ini contoh kalau dalam keadaan marfu'. Nanti kalau kita orang tanya macam mana nak sebut abuka tu, apa dia punya keadaan dia? Dia adalah isim mu'rab daripada asma al-khamsah yang hukum dia marfu'. Hukum tu maksud hukum keadaan dia. Hukumnya marfu'. Marfu'nya dengan tanda waw. Marfu' bil waw. Marfu' dengan tanda waw. Marfu' dengan tanda waw. Okey. Kemudian kalau dia mansub. Semula ayat tu Ustaz, isim marfu'. Isim apa? Isim mu'rab. Isim mu'rab. Daripada kategori asma'ul khamsah. Dia isim mu'rab daripada kategori asma'ul khamsah. Hukumnya marfu'. Atau keadaannya marfu'. Marfu'nya dengan waw. Dengan waw. Abuka, akhuka, fuka, hamuka, zumalin. Jadi semua lima-lima ni isim mu'rab daripada kategori asma'ul khamsah. Hukumnya marfu'. Marfu'nya dengan waw. Okey. Kita tengok mansub pula. Mansub ni maksudnya hukum kedua. Nasab. Maknanya yang kolom marfu' tu dia idhafah lah. Dia idhafah lah. Dia kalau kategori dia idhafah lah. Okey. Nasbun. Mansub ni maksudnya isim tu dalam keadaan nasab. Okey, kalau nasab isim mufrad dia dengan fathah. Tapi kalau dalam asmaul khamsah dia tak guna fathah, dia guna lain. Dia jadi kat sini abaka. Dia guna alif. Abaka. Abaka. Dia guna alif. Abaka. Atau akhaka. Faka. Hamaka. Dan zamalin. Dia berubah daripada waw pergi ke alif. Waw pergi ke alif. Okay. Kemudian majrur. Majrur. Hukum jar. Isim tu duduk dalam keadaan jar. Jadilah dia isim majrur. Jadi asmaul khamsah kalau majrur dia guna ya. Tanda dia dekat sini ya. Jadi abika. Abika. Akhika. Fika. Hamika.
Zimalin. Jadi semuanya kalau jadi mudhaf, dia tukar jadi daripada dhammah yang awal tu dia jadi ya pula sebab majrur. Okey? Ini ini bentuk bagi asmaul khamsah. Bentuk bagi asmaul khamsah. Jadi apa yang kita nak buat ni, step dia kita hafal dulu asmaul khamsah ni, abun, akhun, famun, hamun, zu. Kemudian kita hafal dia boleh berubah jadi apa. Kalau abun dia berubah jadi abu ka, abaka dan abika. Itu antara caranya lah. Jadi dia buat perincian di sini, saya lah yang buat ni perincian. Perinciannya di sini, kalau asmaul khamsah tu marfu', maka hujungnya ada waw macam abuka. Kalau dia mansub, maka dia ada alif, maka abaka. Kalau dia majrur, dia ada ya, dia jadi abika. Okey. Habis tentang dia punya rumus, kita nak tengok contoh pula. Contoh dalam Quran. Ustaz, sorry. 5 kalimah ni saja Ustaz. Yang lain tak ada. 5. Asmaul khamsah 5 lah. 5 ni saja. 5 ni je lah yang kena hafal. Yang lain tak adalah kan Ustaz kan? Yang lain tak hafal tu maksudnya. Ke ni contoh saja. Tak, yang ni memang semua 5 tu. Oh, okey. Dia sebut isim 5 yang unik lah. Isim 5 yang unik. Jadi 5 tu je lah isim tu. Ustaz nak tanya. Ya saya. Idofah tu yang tambahan alif waw ya tu ya? Lagi sekali. Idofah tu. Ya. Tu dia ada tambahan alif waw ya tu, idofah. Ustaz patah balik semula nota tu. Patah balik. Apabila idofah dalam keadaan marfu', mansub, majrur, kan? Maknanya ada kalau marfu' ada tambahan waw, itu dipanggil idofah ke? Bukan. Mansub, bakat. Bukan? Bukan. Idofah ni maksudnya kata sandar tu. Kata sandar. Idofah dia maksudnya dua isim yang dicantumkan, dua isim yang dicantum untuk bentuk satu isim baru. Satu isim baru yang lebih khusus daripada asal. Contohnya kitabun. Ini kitabun yang maksudnya mana-mana buku umum. Mana-mana buku. Kemudian madrasatun. Maksudnya sekolah. Mana-mana sekolah. Kita gabungkan dia jadi kitabul madrasah. Buku sekolah. Jadi buku sekolah ni isim baru, isim yang baru, isim baru yang lebih khusus daripada buku dan lebih khusus daripada sekolah. Dia dah spesifik kan. Jadi dalam idhofah dia ada dua jenis isim, dia ada dua isim, dia ada mudhaf dengan dia ada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf ni yang bersandar, mudhaf ilaih ni yang disandarkan kepadanya. Jadi kita khususkan kitab dengan kita sandarkan kepada sekolah. Okay. Dalam konteks asmaul khamsah tadi, asalnya kita sebut abun. Abun ni umum lah, mana-mana ayah, mana-mana bapa. Kita khususkan dia dengan domir, ayah awak. Jadi ayah awak, kalau ikut konsep isim mufrad, dia cuma tambah saja. Abuka. Rupa-rupanya salah di sini dari sudut kaedah. Sebab isim yang 5 ni, asmaul khamsah ni, abun ni, dia tak boleh ikut isim mufrad.
Sebab dalam Quran atau di sisi orang Arab, dia guna pattern lain. Dia letak abu ka. Dia tambah waw. Kalau ikut tajwidnya huruf mat itulah huruf illah tu. Dia tambah waw. Tapi waw ni bukan waw huruf illah tu. Waw ni dipanggil waw alamat rafa'. Nak tunjuk yang dia ni sebenarnya sedang dalam keadaan marfu'. Macam abun tadi. Yang marfu' ni. Ni di marfu' juga tapi dengan waw. Bukan dengan dhammah. Jadi dia sebab tu dipanggil isim tu unik sebab pattern dia tukar daripada keadaan asal. Boleh ke? Ustaz, bagi contoh perkataan yang bukan asmaul khamsah Ustaz, macam selain yang 5 ni semua bukan asmaul khamsah. Tak, daripada segi penukaran tu, katalah kalau kita pakai kitabun kan. Kitabun mufrad. Kitabul madrasah. Kitabun dia tak ada tambahan waw, tapi sebab asmaul khamsah kita tambah abun kan. Kita tambah abu. Kita tambah abu. Wow. Kita tambah waw. Tapi kalau kitabun tadi sebab dia bukan asmaul khamsah, kita tak tambah apa-apa pun. Ya. Sebab asal isim mufrad tu tak perlu tambah apa-apa. Itu memang asal dia. Cuma tiba-tiba asal ni ada yang pelik biasalah. Adik-adik memang ada yang pelik seorang. Jadi asmaul khamsah ni kan adik-adik yang pelik lah. Orang elok-elok guna dhammah, dia guna waw lah. Okey? Ya, dia aja. Mungkin contoh macam kalau nak kata kita buka kan. Jadi kalau kita buka, kita tak guna waw lah maksud dia kan Ustaz? Betul. Betul. Jadi kita campur ka. Macam itulah selain daripada yang 5 ni. Selain daripada 5 ni keadaan dia campur biasa saja. Kita buka. Saya nak tanya, kalau abuka, kalau ka tu kita nak kata bapa Muhammad, sama juga ya, ada waw juga. Kita Abu Muhammad macam tu lah, sama. Betul. Juga. Sama. Asalkan dia duduk di kedudukan mudhaf saja, maka wajib tambah waw. Abu Muhammad, macam tu, ada waw. Kita tengok Abu Hurairah kan. Abu Hurairah. Ada waw. Bila bapa saya. Bapa saya. Okey, bapa saya. Bapa saya ni lain sikit lah. Dia jadi Abi. Abi. Tapi ini ada kaitan dengan ilmu sharaf. Asalnya Abu Wi. Abu dua-dua baris mati. Dua huruf ilah. Bila ada dua baris mati dalam bahasa Arab tak boleh. Tak boleh bertemu. Jadi dia kena buang. Jadi dia buang huruf waw ni sebab huruf waw ni tidak ada makna. Yang ada makna ya ni. Maka dia masukkan huruf ya ni pada ba ni. Kemudian dia tukar baris. Jadilah Abi. Tapi Abi ni asalnya Abui. Macam itulah. Abui tu asalnya ni. Ini konsep dia lain sikit lah. Konsepnya lain. Itu tambahan lain lah. Ini yang commonnya, yang biasanya kalau mudhaf, mudhafu ilaih, tambah waw, tambah alif, tambah ya, tengok keadaan. Okey. Jadi Ustaz, mudhaf ilaih itulah yang dipanggil udhofa. Mudhafu ilaih itu adalah gabungan lalu dipanggil idhafah. Idhafah ni istilah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Tak ada soalan? Belum ada. Belum ada, masya-Allah. Okey. Kalau tak ada, kita tengok contoh Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, saya. Hari tu saya pergi dekat masjid tu, saya ambil lah ada nota tau. Nota tu yang Ustaz ada bagi kat masjid tu kan? Ya, saya. Saya beli.
Sebelah nota tu Ustaz. Sekejap mana nak tunjuk kat Ustaz. Ustaz nampak ni kalau saya tunjuk ni. Nampak. Saya tulis. Tak nampak. Ustaz Bina awal Arab. Ustaz. Bina awal Arab. Ustaz, tajuk dia. Tu tajuk muka depan ni lah. Dia tak ada muka depan. Tak nampak apa. Okey. Mana Ajah? Ustaz nampak. Ustaz Ajah nampak cakap dia. Nanti Ajah cakap dia keluar skrin tu. Nah, saya tutup ni dulu. Ya. Dia tajuk dia Bina al-I'rab Ustaz. Okey. Lepas tu saya cari yang Ustaz ajar ni. Tak ada. Ni kita pakai buku lain. Kena beli buku Ustaz. Kalau parent tu je, print juga. Print. Ustaz bagi dalam WhatsApp. Print PDF tu. Yang saya kata nak print PDF tu. Bila Ustaz kata buku, jadi kita ingat buku yang sebenar. Sebenarnya photostat tu buku. Gitu. Ingatkan nak tu Ustaz jual, yang Ustaz pun nak buatkan buku ni tu payah nak print. Kita ada 2 buku. Mana saya punya ni? Okey. Kalau kat sini skrin ni nampak? Tak boleh nak besar pula. Buku yang saya guna sekarang ni yang ni. Ni. Ni buku saya buat sendiri. Sementara nak tunggu siap buku masjid hari tu. Beli kat mana? Saya dah bagi dekat dalam grup WhatsApp. Lepas kita print lah pula. Tak print pun tak apa. Kalau Ajah nak print pun boleh. Ajah nak tengok saja pun boleh, tak ada masalah. Ini buku ni. Buku yang kita beli dekat masjid ni yang RM80 ni tak ada relevan pun. RM80? Buku yang mana RM80 tu ya? Buku bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, lepas tu buku bahasa Arab Al-Quran 1 dan 2. 4 buah buku RM80. Baru dapat. Tak ada kaitan pun. Okey, Ustaz, saya nak yang diorang kurang faham bila Ustaz kata buku, diorang ingat dalam bentuk buku yang sebenar fizikal. Tapi sebenarnya itu adalah PDF yang Ustaz hantar dalam WhatsApp. Jadi saya kena tukar istilah sekarang. Istilah tu. Okey. Tapi Ustaz jual juga buku. Buku masjid yang tahap 3, kita kelas tahap 3, buku masih tahap 3, tak ada buku kecuali helaian kertas yang saya bagi file ni lah. Ada lebih kurang ada berapa muka surat kat sini, ada 30 muka surat. Ni buku masjid. Buku masjid yang Ustaz Wali letak dekat pejabat dia, yang saya dah bagi kat Ustaz Wali, ni buku ni. Tapi buku ni kita tak guna lagi sebab kita nak habiskan buku PDF modul yang tadi tu. Padahal saya cari mana Ustaz ajar ni, tak jumpa. Tak relevan. Ada pun buku yang 2 tahap 1 tahap 2, kita tak guna buku tu sebab kita dah masuk tahap 3. Buku tahap 1 tahap 2 tu untuk kelas tahun pertama dengan tahun kedua. Ustaz Wali dia Ajah kena maklum kat dia lah kelas, sebab kalau nak beli untuk rujukan baguslah sebab dalam buku tu memang dah dikemas ni tajuk-tajuk sebelum ni. Dia sebab dia ada latihan apa semua. Bagus juga beli tu buat rujukan juga kan. Tapi kalau nak tahu, kalau nak buku tahun 3 dah ada di pejabat. Tapi sebab kita tak guna lagi, sebab kita tengah habiskan modul PDF tu. Atas permintaan ramai. Kita cuba habiskan buku ni dulu sebab sebab dah bincang lebih daripada separuh. Itu sahaja. Jadi ini mungkin keliru saya guna istilah lepas ni. Ni PDF kita akan guna PDF modul ni. Okeylah Ustaz, nanti saya photostat. Saya print yang Ustaz punya PDF. Ayat
Yang saya ambil ni Ustaz tak pakai lagi lah Al-Bina Al-Wa'iraf ni. Belum lagi. Belum masuk lah. Saya pening. Lupa. Saya minta maaf lah saya buat pening pula lah. Banyak sangat saya guna. Bertukar-tukar pula. Jadi untuk minggu ni kita akan guna buku ini. PDF ni. Kita guna PDF. Okey. Saya faham dah. PDF ni tak cuma saja. Saya dah letak dalam tu. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Jadi kalau tadi kita tengok contoh kan. Quran berkaitan dengan Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ada banyak dalam Quran. Ada banyak dalam Quran, ada banyak. Tapi posisi dia berbeza. Kadang awal ayat, kadang hujung ayat. Yang keduanya, kadang keadaan dia pun berbeza, hukum dia berbeza. Kadang marfu', kadang mansub, kadang majrur. Jadi contoh marfu' dalam Quran Asmaul Khamsah yang kita ambil kat sini adalah kalimah abuki. Ayah kamu perempuan. Ki itu kan perempuan. Abuki. Contoh kataan ayatnya maka na abukim ra'as sau'in. Di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 1 2 3 4 ada 6 kalimah. Ada 6 kalimah. Jadi kalimah yang kita nak fokus ni adalah pada abuki ni. Nak rujuk itu surah Maryam ayat surah Maryam surah ke-19 ayat 28. Ayat 28. Surah Maryam ayat 28. Maka na abuki 6 ke 5. 1 2 3 4 5 6. 6. Abuki yang kita nak tengok. Abuki. Jadi abuki ni kalimah dia Asmaul Khamsah mudhafun ilaih. Abuki ni adalah kalimah Asmaul Khamsah yang jadi mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih kat situ ada 2 lah. Ada 2. Jadi semuanya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Jadi abuki ni bila kita tengok dia abuki, kita tahu dia ada gabungan daripada abu dengan ki. Kita tahu dia Asmaul Khamsah dengan domir. Jadi Asmaul Khamsah ketika ini menggunakan hujung dia ada tanda waw. Jadi kita tahu dia sedang dalam keadaan marfu'. Dalam keadaan marfu'. Kenapa marfu'? Sebab ada waw ni. Apa tanda marfu' sebab waw ni? Apa posisi ayat dia? Kita tak belajar lagi lah. Itu dalam tajuk kaedah tu. Dalam buku masjid tu dah ada dah. Kaedah tu dah ada dah. Kalau nak rujuk sikit-sikit boleh. Mubtada', khabar, fi'il, fa'il, maf'ul. Itu ada. Okay. Cuma kita nak tahu sekarang, kita nak mengenal pasti pattern dia. Kalau tulis Asmaul Khamsah ada waw, marfu' lah tu. Okay. Kemudian ayat yang kedua, wa'atizal qurba haqqahu. Ini contoh mansub. Perkataan yang kita nak tengok adalah perkataan Asmaul Khamsah za. Za. Dia datang dengan al-qurba. Zal qurba mudhafun ilaih. Zal qurba mudhafun ilaih. Za tu maksudnya yang memiliki, qurba tu maksudnya kerabat, keluarga. Jadi orang yang memiliki keluarga lah. Ataupun orang yang memiliki pertalian kekeluargaan. Itu ayat baku dia. Jadi contoh ayat dekat sini wa'atizal qurba haqqahu. Kita kira ada berapa? Wa 1, ati 1, za 1, qurba 1, haqqa 1, hu 1. Waw kecil tu tak ada makna lah. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Ada 6 kalimah. 6 kalimah yang kita nak fokus adalah zal qurba. Mudhafun ilaih. Za al-qurba. Keluarga yang dekat. Dia keluarga dekat, yang keluarga terdekat. Zal qurba. Kita translate mempunyai juga ke Ustaz? Tak ya?
Kalau translate Za ni kita translate tak? Za yang mempunyai keluarga yang dekat ke tidak? Kita translate lah. Secara word by word dia, kita harfiah dia kita terjemah yang memiliki keluarga. Alright. Sebab kita dalam tak tahulah, saya cara yang paling saya rasa berkesan adalah dalam belajar bahasa Arab ni, kita jangan ikut istilah bahasa Melayu dulu sebelum kita tahu apa makna perkataan-perkataan. Okey. Sebab kita nak hafal za satu perkataan, kurba satu perkataan. Jadi za ni yang memiliki, kurba tu maksudnya kekeluargaan lah, keluarga terdekat. Baik. Kalau nak ikut kasar Ustaz, za kubi kan? Gitu. Kalau mudhaf ilaih lah kiranya. Apa tu yang kurba ni? Kurba ni memang asal dia macam ni. Dia kurba. Kurba tu maksudnya kekeluargaan, kerabat. Keluarga terdekat. Jadi memang dia ujung ya tu tak boleh nak letak baris. Jadi za ni yang berubahnya. Dalam ayat ni dia duduk di posisi objek. Ayat dia wa'ati zal qurba. Posisi objek, sebab tu dia baris atas. Dan berilah. Ati ni maksudnya berilah kepada orang yang memiliki pertalian kekeluargaan, keluarga terdekat, zal qurba. Orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, qurba tu kerabat kekeluargaan, haqqahu, haknya. Haqqahu, haknya. Haknya ni siapa? Nya za ni, orang yang memiliki tadi. Jadi sebabkan dia duduk di posisi objek dan berilah kepada, maksud beri kepada. Kepada tu, lepas kepada ada objek, maka objek tu mansub. Dia berguna baris za. Asma'ul khamsah tu za lah. Za tu. Za tu yang berubahnya. Okey. Kurba tu memang objek lah. Kurba tu memang mudhafun ilaih, bentuknya macam tu. Okey. Ustaz, kalau dipecahkan dua sebelum dicantumkan za satu, kurba satu. Ya. Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Okey. Jadi kita akan pergi contoh yang ketiga dalam keadaan majrur. Kalau kita pening, itu normal lah. Sebab baru. Memang kena ulang banyak kali. Sambil-sambil minum air lah. Kalau ada makan kari pak tu sesantai lah kan. Nanti dengar pada dia. Makan Panadol. Makan Panadol. Sebab dia memang benda baru. Benda baru memang nak faham tu pusing-pusing dulu. Jadi hukum yang ketiga adalah majrur. Contoh yang kita nak tengok sini adalah zi fadlin. Zi fadlin. Dua kalimah, zi satu, fadlin satu. Zi mudhaf, fadlin mudhafun ilaih. Zi mudhaf, fadlin mudhafun ilaih. Sama macam atas, za mudhaf, kurba mudhafun ilaih. Jadi apa yang kita nak tengok asma'ul khamsah kat sini? Zi ni. Tadi dia jadi za, yang sekarang dia jadi zi. Mesti ada sebab kenapa dia tukar baris tu. Jadi kita tengok dalam ayat. Ayat dia wa yu'ta. Wa satu kalimah. Yu'ti. Wa yu'ti. Yu'ti satu kalimah. Kulla satu kalimah. Zi satu kalimah. Fadlin satu kalimah. Fadla satu kalimah. Alamak. Macam mana patah balik? Macam mana? Allah. Oh. 7. Nipis yang lagi. Fadlah tu. Fadlah satu kalimah, hu satu kalimah. Ada berapa semua? 7. Kan? Ada 7. Dia ada 7 kalimah di sini. Dalam ayat wa yu'ti kullazi fadlin fadlahu. Ada 7 kalimah. Jadi kalimah yang kita nak fokuskan adalah kalimah zi fadlin. Zi fadlin.
Ni kalimah dia yang kita fokus tu. Jadi zi fadlin ni adalah kalimah mudhaf, mudhafun ilaih. Yang pada mudhaf tu ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah ni yang kita nak tengok. Jadi asmaul khamsah tu kita belajar tadi, dia jadi zu, jadi za, jadi dalam ayat ni dia jadi zi. Jadi zi. Kenapa jadi zi? Sebab dia pun jadi mudhafun ilaih kepada kulla. Kulla ni mudhaf, zi ni mudhafun ilaih. Tak apalah tu, tak kisahlah. Tapi kita jumpalah perubahan za jadi zi ni. Jadi maksudnya hukumnya pun berubah daripada mansub jadi majrur. Zi fadlin ni maksudnya orang yang memiliki fadlin. Fadlin ni maksudnya lebihan atau kebaikan. Fadal tu ada banyak lah. Fadal tu asalnya lebih. Lebih yang kita tak guna. Apa lebih tak guna tu aku? Sisa-sisa yang tu kan. Fadal asalnya itu maksud dia. Lebihan. Tapi dalam makna lain, dia juga makna kebaikan. Kebaikan. Afdal. Macam kita kata afdal, Ustaz. Afdal tu dah jadi istilah lah tu. Lebih baik. Asalnya lebihan sisa ataupun keduanya maksud kebaikan. Jadi bila sebut afdal, yang lebih utama atau lebih baik. Ambil daripada kebaikan tadi. Zi fadlin. Yang dia kata wa yu'ti, dan berilah kulla pada setiap zi orang yang memiliki fadlin, kebaikan ataupun lebihan fadlahu, dia punya bahagian dia. Maksudnya, jadi fadlin tu Ustaz, dia jadi kasratan sebab ada zi. Ya, betul. Dapat dah tu, masya-Allah. Pelan-pelan dapat, insya-Allah. Okey. Habis mudhafun mudhaf. Habis asmaul khamsah. Habis saya nak tanya yang contoh kedua tadi balik Ustaz. Boleh tak balik belakang? Okey. Wa atizal qurba tu. Ustaz kata tadi zal tu mudhaf juga kan? Ya. Qurba pun mudhafun ilaih lah. Tapi kenapa dia baris mansub? Kenapa dia? Kenapa mansub mudhafun ilaih dia? Asal dia al-qurba yi. Qurba yi. Asalnya yi. Tapi Arab tak boleh sebut. Qurba yi kita pun letih kan sebut qurba yi. Jadi dia tukar ya ni kepada alif maksurah. Kenapa dia za tak zi? Ni yang soalannya qurba ke za ni? Saya tanya ya tu Ustaz, kenapa mudhafun ilaih dia dalam baris dalam bentuk mansub, itu yang saya tanya. Dia tak mansub. Yang baris atas tu ba punya. Oh, ba punya. Okey. Ya ni tak boleh letak baris sebab dia alif. Dia muqaddarah kan Ustaz? Kalau ikutkan konsep dia muqaddarah. Tapi muqaddarah ni beralasan dia alif maksurah, alif kecil. Dalam banyak-banyak huruf hijaiyah, alif tak menerima apa-apa baris kecuali baris mati saja. Jadi bila sebut alif maksurah, dia hanya terima baris mati. Kita boleh letak baris bawah. Tapi Arab tak boleh sebut. Bukan tak boleh sebut, dia boleh sebut tapi dia tak nak sebutlah konsepnya. Tapi maknanya dia majrul juga kan Ustaz? Dia mesti majrul lah sebab dia mudhafun ilaih. Cuma tanda baris bawah tandanya tu tak keluar. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Yang za tu Ustaz? Za ni, okey. Dia objek. Dia objek. Sebab tu dia jadi za. Yang zi ni pula sebab dia jadi mudhafun ilaih kepada kulla tu. Kulla tu yang objek. Ya. Baris atas. Tapi dia mudhaf, zi jadi mudhafun ilaih. Dalam masa yang sama zi tu mudhaf, fadlin tu mudhafun ilaih. Macam itulah sandar. Kita pun tersandar juga. Kulla. Kulla tu setiap atau semua.
Boleh. Jangan pening lagi, minum air dulu. Ustaz, nak tanya. Kuli pun setiap juga ke Ustaz? Ya? Kuli pun setiap juga kan? Kuli? Kita kena tengok ayatnya tau. Mana ada kuli, tak ada kuli pun. Dia ada kulun, kulat, kuli. Dia bukan saja kuli. Dia ada kulun ni. Kalau kuli sebelum tu kena harah ja lah kan? Kedudukan ayat. Saya rumuskan asalnya kul lah. Kulun ke, kulla ke, kulli ke. Kul ni isim mufrad. Kalau dia isim mufrad, dia masuk ayat, dia boleh tukar-tukar baris. Itu dari sudut posisi lafaz baris tu. Dari sudut makna, semua makna dia setiap. Atau semua. Setiap. Dia berubah-berubah baris sebab dia mu'rab. Dia mu'rab. Dalam ayat ni dia baris atas lah. Nanti ada ayat lain dia baris bawah. Dari depan. Lalu kula isim mufrad. Macam mana? Kata tadi kuli isim mufrad. Ya. Kula. Sama ke Ustaz? Sama. Ni. Sama lah kan? Sama. Sama. Tapi di sini dia jadi apa Ustaz? Maf'ulun bih. Yang mana? Mudah. Kalau di sini. Ni dia jadi di sini tu dalam ayat ni. Kula dia jadi mudah Ustaz bukan? Mudah. Tapi di mudah ilahi. Kemudian di juga mudah fadlin mudah ilahi. Jadi dia berangkai Ustaz. Kulla zi fadlin. Kulla ni jadi baris atas sebab ada fi'il dekat sini. Jadi maf'ulun bih pula. Fi'il maksud dia kat sini beri. Sesiapa beri, ada fi'il fa'il. Bila beri mesti perlukan kepada objek. Jadi sini jadi objek. Objek dalam bahasa Arab dia punya hukum dia masuk keadaan dia. Jadi siapa-siapa duduk dekat objek ni dia mesti berbaris atas. Dalam masa yang sama, kulla atau kulla ni dia adalah mudhaf. Kalau mudhaf dia mesti ada mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih ada zi. Ni mudhafun ilaih. Kenapa dia tanda mudhafun ilaih dia? Dia ada ya kat sini. Dalam masa yang sama, dia pula mudhaf. Mudhaf dia partner dia siapa? Partner dia fadlin. Ni mudhaf. Jadi kulla bersandar kepada zi bersandar kepada fadlin. Jadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Macam tu. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Masya-Allah. Dia dah terlalu pening ataupun dia dah terlalu faham? Pening Ustaz. Saya masih tak dapat kenapa Ustaz letak mansub al-qurba tu. Sebab kalau dia majrul, dia masih lagi majrur lah kedudukannya, tapi majrul bil alif. Dia majrur. Apa dia Ustaz? Dia majrur. Tapi tanda majrur tu tidak ada. Dia panggil dekat situ hukum majrur dengan takdir. Majrur bil bukan majrur bi alif. Bukan. Dengan ya. Oh, dengan majrur dengan takdir. Kita ada nanti kita ada tajuk, tajuk kita ada isim mu'rab, dia nampak baris dia tadi. Tapi ada isim mu'rab, dia tak nampak baris dia. Yang nampak baris tu kita panggil zahir. Yang tak nampak tu kita panggil muqaddar. Okey. Tajuk muqaddar tu belakang lagi insya-Allah. Nanti kita sentuh.
Tapi sebab letak mansub tu, itu yang saya tu maknanya keadaan dia mansub ke majrur, itu yang nak ditentukan. Dia majrur. Faham Majrur, macam ya? macam yang Ajah faham. Ajah dah betul lah tu, majrur. Cuma tanda majrur dia tak ada. Tak nampak. Okey, terima kasih. Okey lah tu, insya-Allah okey lah. Takkan tak okey pula, okey. Okey. Kita nak pergi pada tajuk isim mu'rab yang terakhir. Habis tajuk ni, khatam lah ni. Bab ni. Jadi isim mu'rab yang terakhir, dia isim yang unik juga. Oh, unik lah ni. Ni antara tajuk yang pening juga lah. Awal-awal begitu pening. Tapi istilah dia sini, ismul lazi la yansarif. Itu tanda baru. Ismul lazi la yansarif. Ismul lazi la yansarif ni maksud senang dia isim yang tak boleh terima tanwin. Isim tak boleh terima tanwin. Satu. Yang kedua, dia tak boleh terima baris bawah di hujung. Dua. Ini tu kata unik tu. Dia sama macam isim mufrad. Ataupun jamak taksir. Tapi dia tak macam yang biasa-biasa. Dia tak boleh terima tanwin, dia tak boleh terima baris bawah. Itu panggil isim ismul lazi la yansarif. Dalam setengah buku dia tulis mamnu'. Minas sarfi. Minas sarfi. Setengah buku dia guna istilah ni. Mamnu' minas sarfi. Sama je makna dia. Mamnu' tu dilarang untuk sarfi itu tanwin. Mamnu' minas sarf atau ismul lazi la yansarif maksudnya isim yang tak boleh terima tanwin dan tak boleh terima baris bawah. Okay, dia ada banyak. Kalau tengok dekat buku ni, dia ada banyak. Banyak tu. 1, 2. Ada 5 buku surat. Maksudnya banyak. Tajuk ni last sekali lah. Apa maksud yang sarif tu, Ustaz? Yang sarif tu asal maksud tak boleh ditanwinkan. Saraf tu asal maksudnya tanwin. Okey. Okey, boleh saya terus? Boleh. Okey. Jadi dalam dikatakan sebagai perincian isim dalam kategori ismul lazi la yansarif ini, yang pertamanya adalah kita nak kenal isim ismul lazi la yansarif ni, nak kenal dulu. Jadi ismul lazi la yansarif ni adalah isim yang diakhiri dengan alif taknis. Alif taknis adalah alif yang merujuk kepada makna muannas. Contoh dia hubla. Hubla ni dia ada alif kecil kat sini. Hubla. Ni alif ni. Alif 2 harakat tu. Alif kecil 2 harakat tu. Hubla. Jadi hubla ni, alif ni dalam bahasa Arab, dalam kaedah bahasa Arab, dia panggil alif maksurah. Nanti kalau kita mengaji, nanti kita jumpa alif kecil yang ya tak ada titik tu. Alif kecil ya tak ada titik. Ya tak ada titik tu dipanggil alif maksurah. Ini istilah. Yang kedua, alif muannas adalah alif yang setelahnya ada hamzah. Alif selepasnya ada hamzah. Macam sahra. Sahra. Ini panggil alif mamdudah. Mamdudah ni maksudnya mamdud tu maksudnya saraf lah, hamzah. Hamzah. Jadi syarat dia ajar kena ingat, syaratnya dah ada alif yang ada merujuk kepada muannas. Alif merujuk pada muannas. Contoh lain ke macam contoh alif maksurah ni, contoh macam Salma, nama orang Salma. Ni Salma ni nama orang ujungnya ada alif maksurah. Ataupun nama seorang perempuan namanya Wafa. Wafa. Ada alif maksurah. Perempuan pula. Macam istilah lain seperti wadduha tu. Duha. Boleh juga duha muannas juga. Duha tu waktu muannas. Duha. Dia asalkan alif dekat belakang ni merujuk kepada makna muannas. Okey.
Sohra, contoh sohra yang muannas, contoh alif mamdudah yang muannas. Dekat bagi kat sini sohra, padang pasir. Padang pasir tu dianggap muannas lah sebab dia tak ada pasangan pun. Dia Arab pun kata dia muannas. Kita peganglah dia muannas. Lain pada tu kita guna sama, langit. Sama. Jadi sama ni muannas dia. Ustaz, warna-warna pun ada muannas muzakkar kan? Ya, muannas. Hamra'u. Khadra, contoh khadra. Khadra. Jadi khadra ni muannas ni. Aswad dengan sauda. 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 Jadi ini perkataan-perkataan yang merujuk kepada makna muannas dan dia ada alif muannas. Dia merujuk pada makna muannas dan ada alif muannas. Dia alif muannasnya ada dua bentuk. Satu alif maksurah yang tak ada titik tu. Kemudian alif mamdudah yang ni alif yang ada hamzah setelah dia. Okey. Jadi dia kata tadi ismul lazi la yansarif, isim yang tak terima baris tanwin, tak terima baris bawah. Yang pertamanya adalah dia kalimah isim yang ada alif maksurah atau alif mamdudah. Okey. Boleh? Sebenarnya kena hafal banyak kalimah lah. Hafal kalimah banyak, atau posisikan kalimah tu. Dia ismul lazil ansari ke tak? Contoh nama perempuan yang bukan ismul lazil yang sorif. Contoh nama perempuan bukan ismul lazil yang sorif. Contoh. Nama perempuan. Ada nama perempuan. No ni nama perempuan tapi bukan ismul lazil yang sorif. Kan? Sebab dia tak ada alif maksurah ni. Jadi dia bukan. Itu contohlah tu. Okey, kemudian kalimah kedua ismul lazil yang sorif ni adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir yang tadi isim mufrad perempuan. Yang ni jamak taksir yang datang dalam wazan sirah muntahal jumuk ni istilah. Sirah muntahal jumuk ni dia punya contoh dia wazannya mafa'il, mafa'il. Masajid. Jadi masajid ni tak boleh letak masajidun. Salah. Dia tak boleh terima tanwin. Kita letak dia masajidu sahaja. Maksudnya masjid, masjid. Masjid, masjid. Kalimah kedua masabih. Dia tak boleh letak masabihun. Tak boleh. Sebab dia mamnu' minas sarfi. Ataupun ismul lazil an sarif dia kena letak masabihu. Maksudnya lampu-lampu. Masabih. Okey, ini contoh. Jadi ajar nak kena hafal ni yang patternnya, wazan ni. Okey. Ini dua bentuk, ada banyak lagi bentuk. Dua ni ismul lazil yang sarif. Bentuk ketiga nombor. Bentuk ketiga adalah nombor. Nombor. Tapi dia datang dalam bentuk sifat. Dia panggil, asal ni kita belajar salah satun. Salah satun. Asal dia tulis asalnya tu. Sofu fi sufu. Berbarislah dalam barisan bertiga-tiga. Salah satun, salah satun. Salah satun tu kan tiga. Ya, tiga. Ni angka, nombor. Tapi nombor tu dia tukar jadi sifat. Dari bersalah satun jadi sulasa. Dia tukar jadi sifat. Maksudnya nombor dalam bahasa Arab, dia boleh tukar jadi sifat. Cuma tukar makna tu, tukarlah dia punya baris, dia jadi sulasa. Kan? Macam contoh ayat yang poligami, masna wa sulasa wa ruba'. Masna wa sulasa wa ruba' kan, ayat kahwin 3 4 2 3 4. Jadi sulasa wa ruba' itu mamnu' minas saraf. Kita kenal dia macam mana? Sebab dia punya baris dia tak sama macam baris yang asal. Asalnya salah satun, isnan, wahidun, isnani, salah satun, arba'atun. Tiba-tiba dia tukar sulasa wa ruba'a. Jadi ini mamnu' minas saraf.
mamnu minas sorfi. Jadi kena hafal dia punya pattern tu lah, baris dia tu. Tukar baris depannya. Sulas. Ini mamnu minas sorfi, tak boleh sulasun. Dia kena sulasu atau sulasa. Okey, kemudian itu satu lagi, pattern nombor 3. Pattern nombor 4, isim yang dalam isim tu dia datang dalam bentuk bentuk fi'il. Fi'il af'al. Ni kan saya buat ni. Af'alu ni saya buat. Kalau fi'il ni saya buat. Fi'il mudhari'. Kan? Mudhari'. Tapi ada isim dia datang dalam bentuk macam fi'il ni. Tapi dia bukan fi'il, dia isim. Contohnya warna. Akhdar. Akhdaru. Akhdaru ni jangan terjemah saya hijau, bukan. Dia warna hijau. Khadar tu khadar. Khadar tu maksudnya sayur. Khadar tu sayur hijau. Jadikan warna dia akhdar, warna hijau. Tiba-tiba ada orang terjemah akhdar ni saya sayur. Salah lah. Dia bukan saya. Dia warna hijau. Sifat sayur tu, Ustaz. Warna sifat sayur tu. Tapi dia pinjam teruslah warna tu. Hilang sayur tu dah. Akhdar ni warna hijau. Datang dalam pattern macam wazan fi'il. Af'alu. Saya buat. Tapi dia bukan fi'il. Dia isim. Isim merujuk kepada makna sifat. Sifat warna dekat sini. Jadi tak bolehlah kita baris akhdarun. Salah. Dia akhdaru sahaja. Nak baris akhdari boleh pun tak boleh. Tak boleh akhdari. Sebab dia mamnu minas sarfi, tak boleh tanwin, tak boleh baris bawah. Jadi dia akhdaru atau akhdara sahaja. Kalau tu fi'il mudhari' ya? Yang sebelah ada tu fi'il mudhari'. Pattern tu lah pattern. Af'alu. Ya. Saya buat. Aku melakukan. Okay. Kalau macam ni kan, dia ni tak, kalau terlibat dengan mudhaf-mudhafun alaih tu dia tak berubah lah punya tu. Baris. Tak boleh ubah. Nanti kita tengok. Dia ada dia punya berubah. Dia boleh ada keadaan spesial dia tu lah. Saya ada letak kat belakang. Okay. Kemudian kata sifat. Bentuk lain ismul lazim dan sharif ni, dia sifat isim yang hujungnya ada alif nun. Contohnya macam sakron. Sakron ni asal maksudnya mabuk. Mabuk ni ada dua lah, mabuk positif, mabuk negatif. Tapi mana-mana mabuk pun tak kisahlah. Ada mabuk sebab minum arak, sakron juga. Ada mabuk cinta, positif juga. Jadi sakron juga. Jadi sakron ni ada orang nama sakron kan. Jadi jangan kata dia mabuk minum arak. Mungkin dia mabuk cinta ke, mabuk kerja ke, apa tak kisahlah kan. Tapi positif lah, mabuk sakron. Itu sakron ni sifat mabuk, dia isim yang ujung dia ada alif nun. Ujung dia ada alif nun. Yang lain, contohnya atsyan. Atsyan. Sifat dahaga sangat. Atsyan. Sifat ni ada alif nun dekat ujung. Kalau contoh kita jumpa Salman, ni bukan sifat, ni nama orang. Salman. Tak bolehlah masuk dalam kategori kata sifat ujung alif nun ni. Salman nama orang tak boleh. Atau Sulaiman pun tak boleh. Lain kategori. Okey. Ini kita cinta ni, mamnu minas sarfi, datang untuk makna sifat yang ujung dia ada alif nun. Sakron, atsyan. Apa lagi? Ayyan. Ghadban. Kalau ghadban. Ghadban, marah. Ghadban, marah. Lapar. Ju'an. Sama. Sya'ban. Syab'an. Kenyang. Ini semua nampaklah tu, dah faham lah tu. Isim sifat yang ujung dia ada alif nun. Sifat ujungnya ada alif nun. Okey. Mamnu minas sarfi tak boleh tanwin, tak boleh baris bawah. Kemudian seterusnya, antara mamnu minas sarf adalah nama seseorang
atau sesuatu yang mengalami perubahan daripada bentuk asal. Ini orang Arab saja tahu. Kita hanya tahu perkara ni dalam buku-buku bahasa Arab saja. Asal nama dia Amir. Amir ni maksudnya orang yang mengimarahkan. Amir. Tukar, dia bukan Amir ya. Amir ni pemimpin. Amir. Ni Amir. Ain. Orang yang mana? Amir ni pemimpin. Orang yang memimpin. Beza. Amir ni dia jadi Umar. Umar ni asalnya Amir. Dari tukar Amir jadi Umar. Jadi pertukaran ni menyebabkan nama ni asalnya boleh terima tanwin, tiba-tiba tak boleh terima tanwin. Tak boleh. Umari tak boleh, baris bawah tak boleh, baris depan tak boleh. Baris tanwin tak boleh. Ini kenapa jadi macam ni? Sebab nama tu daripada asal tukar yang baru. Ini orang Arab yang tahu, jadi kita hafal daripada nama yang orang Arab tulislah dalam kitab-kitab tu. Ini tajuk ni advance ni. Ni dah masuk degree. Masya-Allah. Master PhD. Ya. Ada kalau baca tesis, ada orang buat tesis tentang Ismul Lazim la yansarif dalam Quran. Dapat 400 muka surat. Banyak tu. Dia banyak, memang diguna pakai. Bukan sesuatu yang asing. Okey, habis 5. Pergi yang seterusnya. Kejap Ustaz. Ya saya. Yang Amirun tadi orang yang imarah ya? Mengimarahkan. Mengimarahkan. Okey. Amirun. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, seterusnya adalah nama seseorang yang datang dalam bentuk wazan fi'il. Tadi sifat, yang ni nama pula. Okey. Tadi sifat hijau. Yang ni nama. Beza ya. Nama dia sebenarnya isim lah. Isim tu sama ada isim sifat atau isim nama. Kalau datang dalam bentuk fi'il, dia mesti tak boleh tanwin. Tak boleh. Nama sama ada dalam bentuk nama orang, isim dalam nama orang atau dalam bentuk sifat. Kalau sama macam bentuk fi'il, tak boleh tanwin. Jadi wazan dia af'al. Yang kita tadi saya buat kan, ana. Dia ada orang nama Ahmad. Ahmad ni bukan maksud dia saya puji. Nama dia. Nama dia Ahmad. Jadi jangan salah terjemah. Tengok konteks ayat dulu. Jadi kalau Ahmad pattern sama macam fi'il, tak boleh letak Ahmadun. Dia kena letak Ahmadu atau Ahmadi, Ahmada. Ahmadi tak boleh. Ahmadu atau Ahmada sahaja. Okey. Seterusnya adalah nama seseorang yang diakhiri dengan alif nun. Tadi sifat. Yang ni nama. Baru jumpa Salman. Rupanya Salman pun tak boleh tanwin juga. Sebab ujung dia ada alif nun. Tapi dia bukan sifat. Dia nama. Salman, Sufyan, Imran, Sulaiman. Tu nama-nama yang ujungnya ada alif nun. Osman. Osman. Ada lagi? Tu boleh carilah. Boleh cari. Nama yang ujung alif nun tak boleh letak tanwin. Salmanun. Tak boleh. Kalau kita letak juga, dia tak salah lah di sisi kita, tapi salah di sisi orang Arab. Nampak baru belajar tu Salmanun tu. Salmani. Salmani kan. Ana zahab tu ila masjid ma'a Salmani. Ni salah. Confident tak apalah, confident. Arab okey, senyum je lah. Kemudian okey, nama seseorang atau sesuatu yang datang dalam bentuk tarkib masjid. Tarkib masjid ni istilah juga. Kita hanya tahu dia dalam kitab-kitab Arab saja. Dia merujuk kepada nama orang atau nama tempat biasanya. Contohnya Hadramaut. Hadramaut ni kalau kita pecah, dia hadara datang, maut mati. Tempat datang mati. Tak ada orang masuk lah situ. Tapi dia merujuk kepada tempat orang soleh, Hadramaut. Jadi ramai orang datang. Hadramaut ni nama tempat. Tak boleh pisah dah. Kalau pisah dia tak jumpa tempat tu. Hadramaut. Ataupun satu lagi Ba'labakka. Tempat lahir Nabi Isa, tak silap saya, Ba'labakka.
Ma'lamakan nama satu tempat. Satu lagi juga Ma'di Karbin. Ma'di Karbin. Mana kata balik? Ma'di Karba. Dia tak boleh terima tanwin, tak boleh terima baris bawah. Termasuk tarkib masjid juga kata apa? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ini pun tarkib masjid. Nama-nama tempat yang asing yang digabungkan itu pun juga termasuk tarkib masjid. Lumpur. Kuala Terengganu. Itu tarkib masjid lah tu, tak boleh tanwin, tak boleh letak baris bawah dan lain-lain. Okey? Nah, tu yang terakhir di sini ada nama seorang yang bukan asalnya daripada bahasa Arab. Ini famous dah ni. Nama yang bukan daripada bahasa Arab. Contohnya Ibrahim, Ismail. Jadi Nabi Ibrahim namanya takkan kita jumpa Ibrahimun. Tak ada. Sebab dia bukan nama Arab, dia nama Ajam. Ajam ni istilah. Ataupun Ismail ataupun Yusuf. Tentu nama-nama para nabi banyak nama bukan Arab lah, nama Ajam. Okey. Jadi Ajam ni apa dia Ustaz? Ajam ni istilah yang diberi kepada selain bangsa Arab. Orang Arab sendiri yang bagi. Kalau kita baca kitab sirah, orang yang datang daripada Parsi, daripada Rom, daripada apa, masuk ke kota Mekah, masuk ke Hijaz. Jadi orang Arab di sana akan panggil ni orang Ajam. Dia sendiri sebut perkataan Ajam. Macam alien lah. Macam alien, orang putih kata alien. Bangsa luar asing. Ajam ni. Saya tak pernah tengok lah pula makna bahasa dia. Mungkin dalam Melayu, dalam bahasa Melayu kita ada bumi putra, bukan bumi putra. Macam tu pun. Bolehlah diistilahkan begitu. Cuma nama eja dia Ajamin. Ajam tu bukan bumi putra lah kan? Bukan bumi putra. Bukan Melayu. Okey. Nah, dia Ajam ni cuma makna kamus dia saya tak tengok lah. Makna istilah dia saya tahulah. Dia bukan bangsa Arab. Bukan bangsa Arab. Okey. Kemudian yang terakhir. Terakhir dah. Nama yang merujuk kepada muannas namun tak ada alif taknis. Jadi mana-mana nama orang perempuan walaupun tak ada alif maksurah dengan alif mamdudah tadi, tak ada ya, tak ada titik dengan tak ada hamzah tadi, dia masih juga mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf. Contohnya Maisarah. Nama perempuan dari tamarbutah. Walaupun orangnya lelaki, nama tu perempuan. Harisah. Harisah ni kan nama sahabat juga. Fatimah. Talha. Ni nama-nama yang merujuk pada orang lelaki tapi ada tamarbutah, namanya muannas, orangnya lelaki, namanya muannas. Jadi nama-nama begini tak boleh letak tanwin. Jadi salahlah kalau kita kata Fatimatun. Sebab Fatimatun ni tak boleh terima tanwin. Alasannya dia nama orang perempuan. Nama orang perempuan ni diistimewakan. Masya-Allah. Diistimewakan. Okey. Jadi kita pergi kepada bahagian keadaan tadi. Kita ringkaskan tadi. Kalau dia sahra, dia sahra perkataan sahra. Kalau dia marfu, dia sahra'u. Dia tak boleh letak sahra'un. Tak boleh. Dia mesti sahra'u tadi. Kalau dia mansub, dia sahra'a. Baris atas, ni biasa. Kalau dia majrur, dia tak boleh sahra'i. Dia hanya sahra'a saja. Sebab dia mamnu' minas sarfi. Kita kena ingat mamnu' sarfi ni tak boleh tanwin tak boleh, dan baris bawah pun tak boleh, kasrah tak boleh. Jadi memang alif kita tak kaju. Alif lam pun tak boleh kan? Alif lam boleh. Tapi dia ada condition dia. Kalau letak alif lam dia berubah semua. Nanti kat belakang tu kita tengok. Jadi kat sini macam contoh isu yang famous bila masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab. Kan? Fi Rajabin, ada baca Rajabin, ada baca Rajaba.
Fi Rajab wa Sya'ban. Sya'ban. Ada baca Sya'banin dan Sya'bana. Jadi khilaf tu berlaku kat mana? Ada ulama kata Rajab ni mamnu' minas sarfi. Sya'ban mamnu' minas sarfi. Tapi ada ulama kata Rajab dengan Sya'ban bukan mamnu' minas sarfi. Jadi sebab tu barisnya boleh baris bawah tanwin atau dia tak boleh terima tanwin di baris atas. Fi Rajab wa Sya'ban. Macam tu. Jadi ini isu khilaf dari sudut bahasa. Cuma sebahagian ulama majoriti mengatakan Rajab ni mamnu' minas sarfi, jadi tak boleh baca fi Rajabin. Tapi nak baca juga, saya nak baca. Ikut suka saya lah. Bacalah. Janganlah gaduh-gaduh. Kan? Isu ni nak gaduh tu. Tak, sebenarnya nak tunjuk dia tahu tu masalah dia. Jadi kita pilihlah mana yang sesuai. Tapi yang terbaiknya kalau dalam bacaan doa kita pilih apa yang majoriti baca. Sebab kita takut kita salah kan. Salah sebut, salah baca. Jadi kita dengarlah apa yang majoriti baca. Jadi majoriti dalam kalangan ulama memilih untuk baca Rajabah dan Sya'bana. Okay. Tapi nak baca Rajabin pun boleh sebab terkeluar daripada mamnu' sarf. Kalau dia baca Rajabah, mamnu' minas sarf. Itu sahaja. Jadi ini kalimah-kalimah yang boleh dihafal untuk mengingatkan kita kepada mamnu' minas sarf tadi. Okey. Kemudian kita tengok muka surat terakhir. Okey. Oh, saya tak letak rupanya. Okey. Ismul lazim la yansarif. Tadi dia kata perincian. Jika ismul lazim la yansarif marfu', maka dia dhammah tanpa tanwin. Kalau mansub, dia fathah tanpa tanwin. Kalau majrur, dia fathah tanpa tanwin. Ini rumusan lah. Contoh dalam Quran. Masya Allah. Saya jumpa perkataan Ibrahim pada semua keadaan. Ibrahim marfu' ada, mansub ada, majrur pun ada. Wa idh qala Ibrahimu. Ibrahimu ni marfu'. Dhammah. Kalau ada fa'il, maka ada fa'il. Dia fa'il di sini. Dia fa'il. Kalau fa'il dia marfu'. Jadi mesti Ibrahim tu baris depan. Kalau ada perbuatan mesti ada pembuat. Pembuat tu hukumnya marfu'. Jadi siapa-siapa duduk kat tempat fa'il dia mesti marfu'. Jadi Ibrahimu. Kemudian contoh yang kedua, wa izi betala Ibrahima. Ibtala maf'ulun bih. Ibtala Ibrahim. Kemudian Rabbuhu. Jadi maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih. Asal ayat dia ibtala Rabbuhu Ibrahim. Tapi Arab ni pattern dia macam itulah. Ibtala ni maksudnya memberi ujian. Ibtala ni maksudnya memberi bala. Memberi bala, beri ujian lah. Bala ujian. Ibtala. Rabbuhu, Tuhannya. Jadi Tuhan memberi ujian. Tuhan ni fa'il lah. Fa'il. Bila fa'il dia ada balik depan. Ibrahima, ma ni jadi maf'ul bih. Maf'ul bih ni maksudnya objek. Objek. Jadi kalau objek dia mesti mansub. Mansub maksudnya mesti baris atas lah. Atau seumpama dengannya. Jadi baris Ibrahima. Tapi dalam ayat ni dia tukar posisi ni. Kenapa tukar posisi? Adalah sebab dia tu. Tapi saya nak highlightnya ada Ibrahima pada kedudukan mansub. Hukum mansub tu. Okey. Kemudian yang terakhir, wattakhizu min maqami Ibrahima. Jadi dia tulis maqami Ibrahim. Maqami ni jadi majrur. Majrur. Sebab ada baris bawah sini. Kenapa majrur? Kenapa sebab ada majrur? Sebab ada huruf jar. Ya. Dalam masa yang sama dia mudhaf. Mudhaf. Kalau dia mudhaf mesti ada partner dia mudhafun ilaih. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tempat berdiri Ibrahim. Contoh. Jadi mudhafun ilaih mesti baris bawah. Rupanya tak boleh letak baris bawah dekat kalimah Ibrahim. Boleh guna baris atas. Sebab dia mamnu' minas sarf. Tak boleh tanwin dan tak boleh baris bawah. Jadi gunalah dia baris atas. Ibrahim. Okey? Okey.
Kemudian ada keadaan, keadaan tadi, macam ni kalau letak alif lam atau dia duduk di tempat di tempat mudhaf. Kalau dia letak alif lam ataupun dia jadi mudhaf, siapa dia ni? Ni apa mamnu min saraf tadi. Mamnu min saraf tu kalau dia jadi alif lam, dia tak alif atau dia jadi mudhaf, maka automatik dia kena jadi isim mufrad biasa. Isim mufrad yang biasa. Contohnya masjid tadi. Masajid, sorry. Kalimah kita masajid. Masajid ni jamak taksir dalam pattern yang khusus ni, dia tak boleh masajidun. Kita pergi letak dia alif lam. Al-masajidu, dia boleh terima baris bawah al-masajidi. Tapi dia tak boleh terima tanwin lah sebab ada alif lam dekat depan ni. Dia boleh terima baris bawah. Asal ni masajidun tak boleh, masajidi tak boleh. Tapi kalau letak alif lam batal semua. Kalau kita nak batalkan mamnu saraf ni, kita letak je alif lam. Atau kita jadikan dia mudhaf. Kita batal semua. Letak alif lam dan jadikan dia mudhaf. Antara dua lah, pilih lah. Kalau nak batalkan. Kalau dia batal maksudnya apa? Dia jadi isim mufrad biasa. Sama macam biasa. Dhammah, fathah, kasrah. Tapi kalau mudhaf ilaih, dia dhammah dengan fathah saja. Baris depan dengan baris atas saja. Dalam mamnu saraf ni. Tapi kalau dia jadi ada alif lam, ada mudhaf, dia jadi isim mufrad yang biasa, boleh terima baris bawah, boleh terima depan, boleh terima atas. Boleh ke saya cakap? Apa nanti kita akan guna, okey, saya nak bagi tahu. Kita akan guna semua ni waktu kita belajar buat ayat nanti. Jadi saya akan ulang baliklah. Benda ni benda yang kita 7 benda yang kita sentuh ni kita akan ulang balik. Isim mufrad, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, isim musanna, jamak taksir, ismul lazim lain sorry, asmaul khamsah. Semuanya akan kita guna semula dalam sesi buat ayat, belajar buat ayat tu. Atau dalam sesi baca teks. Baca teks. Kita akan guna semula. Kita akan tengok balik, kita akan bedah balik benda tu. Jadi belakang ni ada saya tulis rumusan. Rumusan ni maksudnya apa yang kita sentuh secara ringkas. Yang depan-depan tu. Hukum i'rab bagi isim mu'rab ada 3, marfu', mansub, majrur. Alamatnya ada 3 untuk marfu', dhammah, alif, waw. Mansub ada fathah, ya, alif, kasrah. Majrur ada kasrah, ya, fathah. Kena pering. Kemudian belakang ni dia dah buat ringkasan dah. Isim mufrad kalau ada dia marfu', dia ada dhammah. Kalau ada fathah, dia mansub, dia ada fathah. Kalau ada majrur, dia ada kasrah. Belakang tu ada tulab, jamak taksir, dhammah. Kalau dia mansub, dia fathah. Kalau majrur, dia kasrah. Kalau jamak muannas salim, dia marfu' ada dhammah. Kalau dia mansub, dia ada kasrah. Kalau majrur, ada kasrah. Sampailah habis. Ini cuma rumusan saja. Jadi apa yang kita belajar 2-3 minggu ni, yang nak tengoknya belakang-belakang ni lah. Dia punya rumusan tu. Okay. Habislah PDF ni. Terima kasih kerana mengikuti dan dengar jalan sampai habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada soalan? Ustaz, nak tanya satu soalan Ustaz. Sila. Kadang-kadang kita tengok ada perkataan muslimina. Kadang-kadang muslimaini. Macam mana tu Ustaz? Tu kita kena, yang pertamanya kita kena kenal pasti dulu. Kalimah tu daripada kategori apa. Contoh, kita ada perkataan tadi Ajah sebut, kita ada muslimuna. Jadi muslimuna ni sebelum kita lebih pergi lanjut, kita tanya ni kalimah dia isim ke fi'il ke huruf. Jadi kita kata dia isim. Kalau isim, dia mesti ada jantina dengan bilangan. Jantinanya apa, bilangannya apa. Jadi kita tengok dekat ujung dia ada waw nun. Ada waw nun. Jadi waw nun ni biasanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni maksudnya jantinanya lelaki, bilangannya 3 atau lebih. Okey. Jadi bila kita tengok dia ada waw nun, dia isim jamak muzakkar salim, dia termasuk tak mabni ke mu'rab?
Jadi kita kata isim ni jamak muzakkar salim dia mu'rab. Kita belajar sebelum-sebelum ni dia mu'rab. Kalau dia mu'rab, waw nun ni duduk kat mana? Waw nun ni duduknya jamak muzakkar salim, waw nun ni duduk kat sini. Oh, maksudnya keadaan dia mu'rab, dia ada marfu' kat sini. Kenapa marfu' tu? Mungkin dalam ayat tu dia jadi subjek atau predikat. Aduh. Nanti bila tengok keadaan lain, muslimuna ni dia tiba-tiba jadi muslimina. Boleh kat atas ni pula lah. Muslimina. Jadi muslimina ni daripada mana pula? Muslimina ni dia evolve, berubah daripada muslimuna. Asal muslimuna jadi muslimina, tukar sebelah ni. Dia ya nun. Tapi still lagi dia isim, jamak muzakkar salim, jantinanya lelaki, bilangannya 3 atau lebih. Dia masih lagi isim mu'rab. Cuma posisi keadaan dia dah tukar daripada marfu' jadi mansub. Kenapa tukar? Maksud dalam ayat dia dah tukar posisi. Dia bukan lagi subjek predikat, dia mungkin jadi benda lain. Jadi benda lain yang nak tukar-tukar ni daripada marfu', mansub, majrur ni, dia ada satu lagi topik belakang tu. Topik tu yang pentingnya, tapi nak pergi ke situ ini bridge lah ni, ini jambatan penting lah. Kalau tak masuk ni tak dapat lalu lah ke situ. Okay. Saya secara jujurnya memang bab mabni mu'rab ni saya ambil masa sampai 7 tahun. Ambil masa sampai 7 tahun. 7 tahun tu kan. Allah. Nak faham semua. Okay. Kalau dia just konsep marfu' mansub majrur ni tak lama pun, pendek saja. Sebab nanti kita nak pergi pun ayat simple saja. Buku yang masjid bagi tu ayat simple saja. Jadi tak lama lah, sebab tu letak setahun. Jadi nak bagi tu kalau pening, itu biasalah. Kalau pening dia. Minggu depan kita pakai buku masjid ya? Kita pakai lampir dari masjid. Ya, saya. Okey, ambil lah. Alright. Tapi kita dah tak sentuh lah tajuk mabni mu'rab dalam masjid tu sebab dah sentuh kat sini. Kita lajak. Okey. Okey. Jadi buku masjid ni kat sini ya. Ni buku masjid. Ada tajuk dia bina wal i'rab ni muka depan dia. Memang tak ada logo apa-apa. Nanti kita akan pergi terus masuk kepada tajuk Anwa'ul Jumal, jenis-jenis ayat. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz jadi nak tanya, Ustaz nak tanya, manuk minal soraf tu apa benda? Macam mana? Minal soraf tu. Mamnu' tu dilarang, dilarang. Min tu dari. Soraf tu ditanwinkan. Jadi dia tak bagi tanwin. Okey. Itu asal maksud dia. Okey, dapat. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau ada masalah lepas ni, Haji Ajah semua WhatsApp lah saya kan. Kalau ada nak buat ulang kaji ke apa ke, kalau ada yang tak jelas tu WhatsApp je kan. Saya cuba bantulah kan, insya-Allah. Wallahu alam, kalau tak ada apa-apa kita bertangguh sinilah. Saya minta maaf ambil masa lama pula 10 minit. Jadi kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Alhamdulillah alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wa iyyakum sayyid. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz. Sama.